Hai, Assalamualaikum semua. Baiklah, saya Kairina Najiha binti Yaakob, nombor matriks 056635. InsyaAllah pada hari ini saya akan ceritakan tentang dakwah terhadap Muslim versus non-Muslim. Persoalannya di sini ialah yang manakah lebih utama di antara kita berdakwah terhadap orang Islam ataupun orang yang bukan Islam? Apa pendapat kamu semua? Dakwah adalah tugas bagi setiap umat Islam untuk menyeru, mengajak, menyampaikan dan memperkenalkan kepada manusia mengenai ajaran agama Islam. Dakwah juga boleh ditakrifkan sebagai satu gerakan secara berterusan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Dalam menjawab persoalan yang dikemukakan, yang manakah lebih utama antara berdakwah terhadap orang Islam ataupun berdakwah terhadap orang yang bukan Islam? Mesti kamu semua tertanya-tanya, bukan apakah jawapannya? Baiklah, jawapan bagi persoalan ini ialah baiklah, saya akan bagi jawapan dalam bentuk subjektif kerana kedua-duanya ini mempunyai keutamaannya yang tersendiri dari sudut masa, waktu dan keadaan yang tertentu. Namun begitu, apa yang paling penting ialah menyampaikan dakwah dengan tata cara dan adab susila yang terbaik seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ayat ini menerangkan bahawa dalam menyampaikan dakwah terhadap masyarakat hendaklah dilakukan secara berhikmah. Walaupun perdebatan itu untuk mencari kebenaran, maka hendaklah berhujah dengan isi-isi yang baik serta disulami dengan adab sopan, kerana akhlak yang baik itu akan menjadi cerminan kepada wajah Islam yang sebenar. Seterusnya ialah sebagai renungan, mari kita mengambil ibrah melalui satu peristiwa yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW kerana mengabaikan permintaan sahabatnya yang bernama Abdullah bin Maktum, iaitu seorang yang buta yang meminta Rasulullah untuk mengajar agama Islam kepadanya. Namun begitu, situasi permintaannya telah menyebabkan Rasulullah SAW merasa tidak senang kerana baginda sedang sibuk menyampaikan dakwah terhadap pembesar-pembesar kafir Quraisy dengan harapan supaya para pembesar ini dapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Penolakan permintaannya itu telah menyebabkan Abdullah bin Maktum merasa kecewa dan bersedih lalu beredar dari tempat itu. Kesedihan itu telah membuat asbab penurunannya ayat Al-Quran yang diturunkan bagi menegur Rasulullah SAW terhadap peristiwa itu. Melalui surah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menegur Nabi SAW kerana telah mengutamakan ataupun lebih mengutamakan kepada kafir-kafir Quraisy berbanding orang yang beriman. Walaupun orang-orang kafir itu seorang pembesar kaum, sedangkan orang yang beriman itu seorang buta dan miskin. Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita agar tidak mengecilkan hati orang-orang yang beriman, sebab mungkin mereka ini lebih baik berbanding orang-orang yang kafir, walaupun mereka ini seorang yang miskin. Jadi, semua ingat, jangan sesekali merendahkan ataupun mengecilkan hati mereka. Dalam konteks Islam di Malaysia, dakwah terhadap orang Islam dan bukan Islam sangat-sangat diperlukan. Kalau kamu semua perasan, di Malaysia ini hampir kesemuanya orang Islam kan? Tetapi, namun begitu, adakah cara kehidupan Islam telah dipraktikkan oleh masyarakat? Setiap hari Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hambanya untuk menunaikan solat sebanyak 5 kali sehari. Namun begitu, terdapat dalam statistik iaitu sebanyak 70% golongan orang remaja masih tidak mengerjakan solat. Maka sebagai seorang Muslim yang bersaudara, hendaklah bertanggungjawab untuk memperingatkan Muslim yang lain untuk menunaikan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi,
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Sekian itu sahaja daripada saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Baik, itu sahaja daripada saya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.